Saya Andriana binti Azian, matrik nombor 2021275582. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk tentang pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Di dalam tajuk ini terdapat 3 lapisan perpaduan, iaitu perpaduan, penyatu paduan dan kesepaduan. Tajuk kami adalah berkaitan dengan bahasa Melayu merupakan tonggak perpaduan rakyat. Macam yang kita tahu, majoriti rakyat di Malaysia adalah berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Apabila kita menyentuh tentang majoriti rakyat di Malaysia, sudah semestinya kita tahu tentang setiap daripada rakyat itu tersendiri mempunyai agama, adat resam serta kebudayaan mereka yang tersendiri. Dan mereka dapat untuk memupuk semangat perpaduan dengan sikap positif dalam kalangan rakyat. Oleh hal yang demikian, bahasa Melayu merupakan tata cara serta bahasa yang mudah untuk berkomunikasi dan juga bahasa yang telah diiktirafkan sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nurhana binti Zamruddin, nombor kad matrik 2021259974. Objektif pertama dalam tajuk ini ialah keupayaan kemahiran bahasa Melayu dalam masyarakat. Berdasarkan dapatan, terdapat penyelidikan yang perlu diberikan tumpuan, iaitu kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu. Menurut survei yang dilakukan ke atas responden, iaitu seramai 100% orang yang bersetuju bahawa mereka fasih untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Manakala, pada kajian yang dilakukan oleh Fazilah Abdul Rahman dan Nur Azian Nahar, ia berpendapat bahawa murid-murid masa kini masih tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Menurut kajian, ia membuktikan bahawa sekolah vernakular yang mengakibatkan bahasa Melayu dilupakan. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa masalah tahap fasih berbahasa Melayu ini perlu diperbaiki supaya bahasa Melayu tidak dilupakan dan dapat dikekalkan kerana bahasa Melayu melambangkan perpaduan negara. Yang kedua, bahasa Melayu adalah penting untuk dipelajari. Menurut dapatan, seramai 97.6% orang yang menganggap bahawa bahasa Melayu ialah bahasa yang penting untuk dipelajari. Oleh itu, mengapakah bahasa Melayu adalah bahasa yang penting untuk dipelajari? Ini kerana bahasa Melayu adalah asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat. Menurut perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, telah memainkan peranan penting dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi bersama keluarga. Berdasarkan dapatan yang didapati daripada kajian melalui responden seramai 100% orang yang bersetuju bahawa bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi bersama keluarga. Ini terbukti di mana masyarakat mempraktikkan bahasa Melayu sejak di rumah lagi. Didikan oleh ibu bapa sejak kecil lagi membolehkan semua masyarakat mempraktikkan bahasa Melayu sebagai rutin harian. Bahasa Melayu juga haruslah didedahkan oleh semua lapisan masyarakat supaya bahasa Melayu dapat dikuasai dan tidak mudah untuk dilupakan. Penguasaan berbahasa kebangsaan perlu untuk meningkatkan ilmu, kemahiran dan kompetensi seseorang. Tidak lupa juga, bahasa Melayu adalah alat komunikasi yang menjana masyarakat Malaysia yang mempunyai jati diri yang kukuh, bermaruah dan dapat menjamin negara yang berdaulat. Assalamualaikum, nama saya Nurin Irdina binti Adil Izrul, nombor matrik 2021496486. Objektif yang kedua di dalam kajian ini ialah menganalisis punca bahasa asing lebih sering digunakan berbanding bahasa Melayu. Dapatan yang didapati daripada
bahawa generasi kini lebih memilih untuk bertutur dalam bahasa Inggeris adalah seramai 87.8%, manakala 12.2% tidak setuju. Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pada tahun 2016 seperti di kajian yang dilakukan mendapat keputusan yang sama, iaitu beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu ini tidak fasih dituturkan oleh orang Melayu kerana bahasa ini sudah dirojakkan atau disempurnakan pada zaman moden ini. Hal ini kerana media sosial pada masa kini telah menjadi tumpuan masyarakat dalam semua peringkat umur, termasuklah kanak-kanak. Ramai pengguna media sosial yang lebih terpedaya untuk bercakap dengan bahasa yang menggabungkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris seperti yang dicakap di aplikasi Instagram, Facebook dan TikTok. Selain itu, Jabatan mendapati seramai 75.6% telah bersetuju bahawa pada zaman kini bahasa asing sering diagungkan berbanding bahasa Melayu dan seramai 24.4% tidak setuju. Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz pada tahun 2021 juga berpendapat bahawa bahasa Melayu diketepikan dan bahasa Inggeris diangkat bukan sahaja berlaku di ibu kota, malah berlaku di seluruh negara Malaysia. Beliau telah mengatakan bahawa ibu kota Malaysia iaitu Kuala Lumpur seolah menjadi negara lain seperti London. Hal ini kerana kebanyakan bangunan telah diberi nama di dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris juga telah menonjol mendahului bahasa Melayu kerana kini urusan untuk surat menyurat banyak ditulis dalam bahasa Inggeris, termasuklah urusan rasmi kerajaan. Akhir sekali, Jabatan mendapati seramai 56.1% bersetuju bahawa ibu bapa kini lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu, manakala 43.9% lagi tidak bersetuju. Hal ini kerana pertuturan seharian sesetengah masyarakat di rumah menggunakan bahasa Inggeris untuk bercakap dengan anak-anak mereka. Hal ini memberi kesan kepada kanak-kanak yang masih dalam proses mempelajari percakapan untuk mudah terpengaruh pelajari dan bercakap dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda kita sehingga mereka besar. Daripada kajian yang dibuat oleh Profesor Vince Stockoff pada tahun 2016 berpendapat yang sama, iaitu kehidupan seharian masyarakat Malaysia banyak menggunakan dan mengutamakan bahasa Inggeris daripada kecil lagi, khususnya dalam kalangan orang yang cerdik pandai. Beliau telah mengatakan bahawa bahasa Melayu boleh musnah jika bahasa ini tidak dihormati oleh masyarakatnya sendiri. Saya Hana Humaira binti Muhammad Nasim. Nombor metrik saya 2021270988. Bagi menjawab soalan pada objektif 3, iaitu mencadangkan cara untuk meningkatkan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan kaum. Berdasarkan pada kajian yang telah dilakukan dan mendapati seramai 87.8% yang bersetuju mengenai pandangan untuk mewujudkan program seperti pidato, syair dan pantun bagi meningkatkan lagi penggunaan bahasa Melayu sebagai lambang perpaduan Indonesia. Selain itu, 97.6% pula bersetuju bahawa salah satu cara untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, seramai 92.7% setuju dengan cara menerbitkan buku dalam bahasa Melayu haruslah inovatif dengan menerbitkan bahan ilmiah seperti komik untuk menarik minat generasi muda. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian oleh Z. Zaidi yang mengatakan bahawa bahasa Melayu ini terlihat semakin terhakis kerana banyak program, filem atau drama yang menjadikan bahasa Melayu ini semakin dirojakkan. Perpaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat adalah satu perkara yang penting. Perpaduan kaum merupakan elemen yang penting dan harus diberi perhatian kerana pemupukan hubungan etnik antara masyarakat adalah amat penting bagi negara kita yang masyarakat majmuk serta menjamin kestabilan ekonomi dan politik negara. Oleh yang demikian, semua rakyat dan kerajaan harus bersama-sama memainkan peranan dalam meningkatkan perpaduan untuk membina sebuah bangsa yang terdiri dari rakyat yang berbilang kaum
yang hidup bersatu padu serta aman sentosa. Get on my head.